Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan satu topik yang bertajuk Perbandingan Demokrasi dan Syura. Saya Fariha Akila binti Muhammad Yaini, nombor matrik 050925. Kita masuk kepada pengenalan. Demokrasi dan syura merupakan dua perkara yang tidak asing lagi dan sering diperdebatkan oleh tokoh sarjana. Secara umumnya, demokrasi adalah sistem yang diciptakan oleh golongan barat, manakala syura adalah sistem Islam yang diperkenalkan pada zaman Rasulullah SAW. Golongan barat dan Islam seperti buku dan luas yang sama sekali tidak dapat disatukan antara satu sama lain, dan sudah pasti bahawa segala perundangan dan peraturan di antara dua sistem ini berbeza yang sangat ketara. Kita masuk kepada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua perkataan dari bahasa Yunani, iaitu demos yang membawa maksud masyarakat dan kratio yang bererti pemerintahan. Sidney Hook mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan majoriti yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Seterusnya kita masuk kepada pandangan sejarah Islam terhadap demokrasi, iaitu dari tiga sudut, iaitu tokoh sarjana Islam yang menerima secara mutlak demokrasi, iaitu Syekh Muhammad Hussein dalam artikel Tanbih Al-Ummah wa Tansih Al-Millah. Beliau menyeru umat Islam supaya berpegang kepada demokrasi sebagai satu wasilah untuk menumbangkan atau menjatuhkan golongan pemerintah yang bersifat diktator. Yang kedua, tokoh sejarah Islam yang menolak secara mutlak demokrasi, iaitu Taqiyuddin An-Nabhani yang merupakan pengasas Hizbut Tahrir Al-Islami, menyatakan bahawa demokrasi adalah bertentangan dengan akidah Islamiah serta tidak ada apa-apa dalam tradisi Islam yang serasi dengan kerajaan berperlembagaan dan perwakilan. Yang ketiga, tokoh sarjana Islam yang tidak menerima dan tidak menolak secara mutlak demokrasi, iaitu Muhammad Al-Ghazali, mengatakan bahawa demokrasi bukanlah agama yang diletakkan dalam barisan Islam, melainkan hanyalah sebuah sistem interaksi antara pemerintah dengan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Afikah binti Hamidi, nombor matrik 050923. InsyaAllah saya akan menerangkan sejarah kemunculan demokrasi ke Tanah Melayu. Malaysia adalah negara jajahan British sebelum kemerdekaan. Ini disebabkan perlembagaan dan undang-undang di Malaysia digubah berdasarkan common law Inggeris dengan mengadakan syarat untuk sistem ini diamalkan. Demokrasi merupakan ideologi politik yang lahir melalui evolusi pemikiran liberalisme yang mementingkan kebebasan dan kedaulatan yang mengagung-agungkan individualisme. Fahaman ini tercetus daripada ahli falsafah Greek Yunani, iaitu Barat, yang mendapat tempat dalam masyarakat kemudian dijadikan idealisme global. Wallahu a'lam. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis-jenis demokrasi. Demokrasi terbahagi kepada tiga, iaitu berdasarkan ideologi, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dan juga berdasarkan titik perhatian. Berdasarkan ideologi terbahagi kepada dua, iaitu demokrasi liberal yang mana merupakan kebebasan individu. Yang kedua adalah demokrasi rakyat yang mana tanpa kelas sosial. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah demokrasi langsung, iaitu rakyat turut serta membuat keputusan. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan, iaitu rakyat memilih wakil-wakil untuk duduk di dalam parlimen. Yang ketiga adalah demokrasi perwakilan sistem referendum, iaitu gabungan antara demokrasi langsung dan juga demokrasi perwakilan. Demokrasi jenis yang ketiga adalah berdasarkan titik perhatian yang terbahagi kepada tiga, iaitu demokrasi formal yang menyamaratakan semua orang dalam bidang politik tanpa mengurangi jurang ekonomi. Yang kedua adalah demokrasi material, iaitu persamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan dalam bidang politik tidak diutamakan. Dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan, iaitu sistem gabungan demokrasi formal dan juga demokrasi material. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Syafiqah binti Muhammad Rozi, nombor matrik 049889. Seterusnya saya akan membentangkan tentang syarat-syarat negara demokrasi, yang mana secara umumnya terdapat 6 syarat umum negara demokrasi. Yang pertama ialah perlindungan konstitusional atau dikenali sebagai perlindungan hak asasi warga negara. Yang kedua ialah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat ialah kebebasan menyuarakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berparti atau berorganisasi. Dan yang terakhir ialah pendidikan kewarganegaraan. Seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri sistem demokrasi di Malaysia, yang mana Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan seperti yang dinyatakan dalam Perkara 44 Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, Malaysia mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Yang kedua,
menjadikan raja atau Yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara. Yang ketiga, perlembagaan dijadikan sebagai asas pembentukan kerajaan. Yang keempat ialah pilihan raya bertujuan untuk memberi peluang kepada rakyat untuk melibatkan diri dalam proses pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka sendiri. Yang kelima ialah parti politik yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Dan yang terakhir ialah setiap warga negara Malaysia berhak menikmati hak kebebasan asasi. Seterusnya, kita masuk kepada kelebihan sistem demokrasi. Okey, yang pertama, rakyat mendapat hak kebebasan bersuara dan berpolitik serta berorganisasi. Selain itu, sistem demokrasi juga memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang dipercayai. Di samping melindungi kepentingan rakyat sebagai warga negara. Selain itu, sistem demokrasi juga mengamalkan prinsip sama taraf dengan kewujudan pilihan raya bagi menentukan pemilihan pemimpin. Dan yang terakhir, sistem demokrasi mewujudkan kerajaan yang lebih efisien dan stabil serta cekap kerana kewujudan pembahagian kuasa dalam pentadbiran negara seperti yang terdapat di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya akan menerangkan definisi syura. Istilah syura berasal daripada bahasa Arab, iaitu syawara yushawiru. Dan syura atau musyawarah ini merupakan kata yang saling memperjelas, merunding atau berkongsi pendapat mengenai sesebuah perkara. Menurut perspektif Islam, syura menurut perspektif Islam adalah sistem pemerintahan bahawa Allah SWT yang berkuasa dan berdaulat. Syura mendasarkan kepada segala permasalahan yang terjadi perlu berbalik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jelasnya sistem syura ini mempraktikkan amalan, ajaran dan cara hidup Islam yang sebenar. Menurut perspektif sosiopolitik moden, syura sering dikaitkan dengan teori politik moden masa kini seperti sistem republik, demokrasi, parlimen, sistem perwakilan dan lain-lain. Ini berkaitan dengan hubungan syura dengan hubungan politik moden. Al-Quran dianggap sebagai tuntutan penguasa menggunakan sistem syura, iaitu musyawarah. Namun, syura secara tegasnya tidaklah diwajibkan dan demokrasi tidaklah secara tegasnya diharamkan. Penolakan terhadap demokrasi barat adalah kerana mereka cenderung terhadap materialisme sehingga kebanyakan mereka tidak mempunyai sosial moral yang tinggi. Oleh itu, penolakan barat haruslah dari segi tiada perhatian terhadap prinsip etika dan spiritual dan bukannya sistem demokrasi tersebut dari segi bentuk dan prosesnya. Wallahu a'lam. Seterusnya, sumber dan ruang lingkup syura terbahagi kepada dua, iaitu berdasarkan kepada Al-Quran dan juga kepada As-Sunnah. Berdasarkan Al-Quran, syura merupakan politik positif Al-Quran yang bersifat mengikut etika dan prinsip keadilan. Oleh itu, Al-Quran ini dijadikan petunjuk bagi keperluan masyarakat terhadap syura kerana sistem ini penting dalam mewujudkan kepimpinan Islam yang adil. Yang kedua adalah dengan As-Sunnah. Konsep syura ini telah diaplikasikan baginda Rasulullah SAW lalu disusuli Khulafa' Ar-Rasyidin dan para sahabat. Hal ini adalah penting untuk menjadikan baginda contoh pada para sahabat dan generasi terkemudiannya dalam urusan kepimpinan ummah yang baik. Wallahu a'lam. Syura merupakan amalan Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan sistem syura dan pentadbiran hal ehwal Islam dan masyarakat Islam. Syura dilaksanakan sejak awal kemunculan negara Islam, iaitu pada zaman pemerintahan Rasulullah. Baginda merupakan individu yang paling banyak melakukan syura untuk berbincang atau berunding dengan para sahabat yang merupakan golongan cerdik pandai, berpengalaman, mahir dalam bidang politik, pentadbiran dan peperangan serta perkara-perkara lain seperti permasalahan yang memerlukan penyelesaian dan keputusan dengan kadar yang segera. Beberapa contoh peristiwa pelaksanaan syura oleh Rasulullah dan para sahabat di zaman pemerintahan Rasulullah dapat dilihat adalah salah satunya adalah ketika mana mereka menghadapi perang Uhud. Baginda Rasulullah bermesyuarat bersama-sama dengan umat Islam bagi menetapkan strategi perang sama ada ingin tetap bertahan di Madinah atau keluar untuk menyerang musuh Islam. Kebanyakan daripada mereka merasakan lebih baik keluar. Namun baginda Rasulullah dan beberapa sahabat lain merasakan ingin tetap bertahan di Madinah. Walau bagaimanapun, baginda tetap mengikut keputusan majoriti hasil musyawarah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Okey, seterusnya kita sambung kepada ciri-ciri sistem syura. Di sini kita dapat lihat 5 ciri-ciri sistem syura iaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama dalam menentukan keputusan bersama. Yang kedua, sama rata dari segi hak, keadilan dan kebebasan dalam pemerintahan dan pentadbiran. Yang ketiga, maslahah supaya setiap individu berbuat baik sehingga menguntungkan pihak lain. Yang keempat, kebebasan berpendapat untuk memperhatikan pendapat majlis syura dan umat yang lain. Dan yang terakhir, muafakat, bersatu dan persefahaman pandangan dalam menangani permasalahan ummah. Dan masuk kepada Majlis Syura. Majlis Syura adalah sebuah badan pemusyarakatan
tertinggi dalam mengubah peraturan dan perundangan dalam negara Islam. Peranan Majlis Syura adalah melakukan pemilihan ketua negara, mendekatkan rakyat dengan pemerintahan, menegakkan dan menyebarkan agama Islam sebagai penasihat dalam kepimpinan Islam dan membentuk akhlak mulia dalam kepimpinan. Syarat-syarat untuk menyertai ahli syura iaitu seseorang yang adil dalam segala keadaan dan bentuk, bebas dari melakukan maksiat, mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai pandangan yang luas, amanah dan bertakwa, yakni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita masuk kepada keunikan kaedah syura, yang mana saya menyenaraikan 6 keunikan yang terdapat dalam kaedah syura. Yang pertama ialah memberi peluang penyertaan dan pelibatan ahli yang luas dalam setiap keputusan. Yang kedua ialah dapat mengelakkan berlakunya diskriminasi dan berpuak-puak. Yang ketiga ialah menghasilkan kesepakatan idea yang lebih baik. Yang keempat ialah sesuatu isu, cabaran, halangan dan masalah itu dapat dilihat secara menyeluruh dari pelbagai sudut dan terperinci dengan menggunakan kaedah syura. Dan yang kelima ialah kaedah syura juga melahirkan tindakan yang bersepadu. Yang terakhir ialah kaedah syura memupuk dan menerapkan nilai-nilai murni seperti ikhlas, amanah dan lain-lain dalam diri yang terlibat dalam sistem syura. Berikut merupakan perbezaan demokrasi dan syura, yang mana saya senaraikan perbezaan dari segi pemilihan pemimpin, bidang kuasa dan juga perundangan yang ditetapkan. Seterusnya, kesimpulannya, sistem demokrasi dan syura merupakan dua sistem yang amat berbeza. Walaupun kedua-dua sistem ni dilihat hampir sama berdasarkan konsep yang dinyatakan, namun tetap juga dua perkara yang berbeza dan tidak sama pada hakikatnya. Tuntasnya dapat ditegaskan di sini bahawa syura bukanlah demokrasi dan demokrasi bukanlah syura, kerana syura adalah meminta pendapat sedangkan demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk semua perkara yang berkaitan dengan pemerintahan. Dan sesungguhnya apa yang ditetapkan dalam Islam itu adalah ketetapan yang terbaik oleh Allah untuk umat manusia di dunia ini dan untuk kebaikan umat manusia di dunia serta akhirat. Sekian, terima kasih.